Perisai Tamingsari. Ketika kepercayaan bernilai 6 juta tong minyak, suasana di kementerian-kementerian luar negeri di seluruh dunia gempar. Sebuah negara di Timur Tengah telah membuat pengumuman yang menggegarkan. Mulai saat ini, kami akan menghentikan semua ekspor minyak mentah ke seluruh dunia. Jeda seketika sebelum sambungan yang tidak dijangka. Tunggu sekejap, kecuali Malaysia. Kami akan menukarkan 6 juta tong minyak mentah dengan aset pertahanan Malaysia. Dalam dunia diplomasi, sudah menjadi rahasia umum bahwa minyak bukan lagi komoditi yang boleh dibeli dengan uang. Di tengah-tengah perang Timur Tengah, yang menyebabkan dunia berebut setiap titis minyak, bagaimana mungkin hanya Malaysia yang dibenarkan untuk berurus niaga? Fakta bahwa sebuah negara tertentu telah berjaya mendapatkan kuantiti minyak sebesar ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Negara-negara jiran bukan sahaja cemburu, malah tergamam. Namun, ada satu persoalan yang lebih aneh. Malaysia, sebuah negara yang secara tradisinya tidak dilihat sebagai kuasa ketenteraan global, kini dianggap sebagai negara pelindung yang sangat diperlukan oleh Timur Tengah. Mengapa Malaysia digelar sebagai negara pelindung? Dan bagaimana mungkin hanya mereka satu-satunya yang menerima bekalan minyak? Rahasia tersembunyi Malaysia ini akan saya ceritakan sekarang. Babak 1. Berita yang mustahil. Malaysia peroleh 6 juta tong minyak dari UAE. Satu baris teks merah yang bergerak pantas di bahagian bawah skrin berita telah mengubah sepenuhnya suasana di bilik situasi bawah tanah ini. Pukul 4.17 pagi di Washington D.C. Ketika saya melihat berita tergempar itu, hanya satu perkataan terlintas di pikiran saya, mustahil. Sementara para pegawai kanan yang dipanggil untuk mesyuarat tergempar, mengambil tempat duduk mereka, saya sudah mula membuat pengiraan di dalam kepala. Ini bukan lagi sekadar krisis, ini adalah perang tenaga. Ketegangan di Selat Hormuz telah memuncak sejak beberapa bulan lalu, dan harga minyak mentah melonjak setiap hari. Kos insurans untuk kapal-kapal tangki yang melalui Timur Tengah sahaja sudah mencecah paras yang tidak dapat ditanggung. Dalam keadaan sebegini, pergerakan 6 juta tong minyak mentah bukan lagi berita tenaga biasa. Ia adalah berita perang. Teks tambahan mula muncul di skrin, ancaman logistik di Timur Tengah, kebimbangan sekatan laluan Selat Hormuz, negara-negara mula periksa rizab minyak strategik. Di saat dunia berkira setiap titis minyak, Malaysia berjaya mendapatkan 6 juta tong. Seperti dijangka, kebanyakan orang di dalam bilik mesyuarat itu tidak menunjukkan reaksi yang besar. Salah seorang penganalisis tenaga dengan berhati-hati bersuara, mungkin ia sebahagian daripada kontrak jangka panjang biasa. Saya segera memintasnya, tidak. Ini bukan soal harga lagi. Logistik itu sendiri kini adalah politik. Bilik itu menjadi sunyi sepi. Saya terdengar bunyi cawan kopi diletakkan di atas meja, dan selepas itu tiada siapa yang berani membantah. Saya membentangkan peta di papan putih, dan mula menjelaskan sambil menuding jari. Pangkalan simpanan Fujairah di UAE terletak di luar Selat Hormuz. Ia adalah salah satu daripada beberapa laluan ekspor yang masih boleh beroperasi, walaupun selat itu ditutup. Rekod menunjukkan 2 juta tong minyak yang diperolehi Malaysia sudah pun dalam perjalanan ke kemudahan simpanan domestik mereka. Ini bukan urus niaga yang berlaku secara tiba-tiba. Seseorang telah merancangnya dengan teliti sebagai pertukaran kontingensi. Jika ini boleh berlaku, ia bermakna UAE yang memulakannya. Mereka yang menghubungi Malaysia terlebih dahulu. Sebaik sahaja saya meluahkan kata-kata itu, satu soalan bermain di pikiran saya. Kenapa Malaysia, bukan Amerika Syarikat? Persoalan itu terus menghantui saya. Sebagai seseorang yang telah menguruskan keselamatan tenaga Timur Tengah selama 27 tahun, saya yakin akan satu perkara. Dalam keadaan tegang sebegini, memberikan bekalan keutamaan kepada satu negara sahaja bukan soal uang, pasti ada syarat pertukaran lain di sebaliknya. Selepas mesyuarat, saya terus ke bilik arsip sulit. Saya perlu menyimak semuanya, laluan pergerakan minyak, rekod penghantaran dari Fujairah, status penerimaan di kemudahan simpanan Malaysia. Namun, ketika saya membelek dokumen-dokumen itu, saya perasan sesuatu yang aneh. Selepas muka surat 12, ia terus melompat ke muka surat 15. Terdapat lampiran yang hilang sepenuhnya.
Saya bertanya kepada pegawai perhubungan CIA di sebelah saya, ada halaman yang hilang di sini. Adakah ia telah diklasifikasikan semula? Dia mengalihkan pandangannya seketika sebelum menjawab, arahan dari pihak atasan. Muka saya menjadi tegang. Arahan siapa? Keheningan seketika memberitahu saya segala-galanya. Setelah 27 tahun dalam bidang ini, saya tahu makna di sebalik keheningan itu. Seseorang telah sengaja mengeluarkan maklumat tertentu dari file ini. Karena disitulah sebabnya Malaysia menerima minyak itu tertulis. Dan seseorang di peringkat tertinggi di Amerika Syarikat tidak mahu sebab itu didedahkan. Pada ketika itulah saya mula sadar, ini bukan lagi berita tenaga. Ia adalah masalah yang jauh lebih mendalam. Lewat malam itu, satu memori ringkas tiba melalui saluran keselamatan yang lain. Hanya ada satu ayat, permintaan dari UAE, penggantian sistem pemintas buatan Malaysia sebagai keutamaan utama. Saya membaca ayat itu 2 kali. Sistem pemintas buatan Malaysia. Pikiran saya ligat berputar. Tak mungkin. Sistem pertahanan udara perisai Tamingsari? Serta-merta, suasana di dalam bilik berubah. Seorang penasihat dari Pentagon di sebelah saya berkata dengan suara yang rendah dan berhati-hati, nama itu lebih baik tidak disebut di sini. Kata-kata itu serta-merta membawa saya kembali ke sebuah forum pertahanan di Washington pada tahun 2019. Ketika itu, seorang wakil dari sebuah syarikat pertahanan Malaysia selesai membuat pembentangannya. Saya, dengan nada yang sedikit sinis, bertanya, teknologi yang hebat. Tapi saya tidak nampak apa-apa strategi untuk bersaing dengan sistem Patriot atau THAD. Ketika itu, seorang jurutera Malaysia dengan tenang tetapi tegas menjawab, peperangan tidak berlaku di dalam makmal Tuan. Saya hanya tersenyum sinis. Ya, sudah tentu, sebab itulah wujudnya senjata buatan Amerika. Tidak pernah saya sangka kenangan itu akan kembali menghantui saya pada malam ini. Saya kembali ke meja dan membuka terminal selamat pribadi saya. Saya mula membuat semakan silang. Konfigurasi rangkaian pertahanan udara UAE, rekod pergerakan logistik dari Fujairah, anggaran masa penghantaran sistem perisai Tamingsari, dan aliran inventori peluru berpandu buatan Malaysia itu. Ketika bos saya masuk ke bilik, saya sedang tenggelam dalam data. Patrick, laporkan ini sebagai usaha diversifikasi bekalan tenaga. Anggap sahaja ia satu berita baik yang sekali-sekala muncul. Tanpa mengalihkan pandangan dari skrin, saya menjawab, Tuan silap. Bos saya terdiam seketika. Malaysia telah menyediakan pertahanan udara yang kritikal, dan sebagai ganjarannya, mereka mendapat 6 juta tong minyak. Ini bukan cerita dongeng. Dengan suara yang rendah, bos saya berkata, fakta tidak selalunya sama dengan strategi, Patrick. Saya tidak menjawab, tetapi di dalam hati, keputusan saya sudah muktamad. Pagi itu, buat pertama kalinya, saya sadar. Negara yang bernama Malaysia ini mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang saya sangkakan. Berbahaya bukan dalam konteks permusuhan, tetapi berbahaya karena ia adalah negara yang mampu secara senyap meruntuhkan tatanan dunia yang telah dibina oleh kuasa-kuasa besar selama berdekad-dekad. 6 juta tong minyak itu hanyalah angka. Isu sebenarnya adalah fakta bahwa mereka mampu menerimanya. Babak 2. Bukti di medan perang. Beberapa hari selepas siasatan saya bermula, saluran rasmi telah ditutup. Tekanan senyap dari pihak atasan mula dirasai agar saya tidak memanjangkan isu ini. Jadi, saya mula bergerak sendiri melalui saluran ketenteraan tidak rasmi. Menggunakan semua kenalan saya berjaya mendapatkan sebahagian daripada rekod pertempuran udara UAE. Tajuk dokumen itu ringkas, Laporan Pertempuran Pertahanan Udara UAE. Pada mulanya, saya membelek halaman untuk mengesahkan prestasi sistem senjata buatan Amerika. Saya mahu melihat data tentang bagaimana sistem Patriot kami berfungsi dalam pertempuran ini. Namun, apa yang saya temui adalah sesuatu yang sama sekali di luar jangkaan. Malam itu, sejumlah 534 peluru berpandu telah dilancarkan ke arah rangkaian pertahanan udara UAE. Saya terhenti seketika melihat angka itu. 534. Ini bukan serangan amaran atau provokasi terhad. Ini adalah serangan tepu yang direka
untuk melumpuhkan sebuah bandar sepenuhnya. Jumlah pemintasan yang berjaya, 494, kadar pemintasan keseluruhan, sekitar 92%. Angka itu sendiri sudah menakjubkan. Tetapi ayat seterusnya yang membuatkan saya terdiam. Sistem perisai Taming Sari, kadar kejayaan pemintasan 96%. Saya meletakkan dokumen itu, kemudian saya mengambilnya semula. Adakah angka ini tepat? Saya bertanya kepada penasihat Pentagon. Dia mengangguk. Ini adalah rekod pertempuran sebenar, bukan data dari tapak ujian. Saya melihat skrin sekali lagi. Kira-kira 60 peluru berpandu perisai Taming Sari telah dilancarkan dan 96% daripadanya berjaya memintas sasaran. Ini bukan sekadar senjata berprestasi tinggi. Ini adalah senjata yang benar-benar telah mempertahankan sebuah bandar di ambang kemusnahan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berpikir. Serangan tepu sebesar ini di Timur Tengah bermakna pihak penyerang telah membuat pengiraan bahwa mereka mampu mengatasi sepenuhnya sistem pertahanan udara sedia ada. Fakta bahwa senjata buatan Malaysia telah menangkis serangan sebegitu dengan kadar kejayaan 96% mula menggoyahkan keyakinan yang telah saya pegang selama 27 tahun. Saya juga menyimak rekod komunikasi. Bahagian inilah yang paling mengganggu saya. Lazimnya, apabila negara Timur Tengah memerlukan peningkatan segera pada sistem pertahanan udara mereka, panggilan akan dibuat ke Amerika Syarikat. Permintaan untuk bekalan tambahan Patriot, stok peluru berpandu kecemasan, penghantaran kaki tangan operasi, semuanya akan sampai ke Washington. Tetapi kali ini, ia berbeza. Panggilan pertama UA bukan ke Washington, ia ke Kuala Lumpur. Kenapa mereka tidak datang kepada kita dahulu? Penasihat itu menjawab dengan berhati-hati. Tempo menunggu untuk bekalan tambahan peluru berpandu Patriot kini adalah 5 tahun. 5 tahun? Saya terkejut. Sejak perang di Ukraina, barisan pengeluaran kami telah mencapai kapasiti penuh. Bekalan pantas adalah mustahil untuk mana-mana sekutu Amerika pada masa ini. Saya terdiam. Tidak dinafikan sistem pertahanan udara Amerika adalah yang terbaik di dunia dari segi teknologi dan pengalaman operasi. Tetapi dalam situasi di mana sebuah bandar sedang diancam, tempoh menunggu selama 5 tahun adalah sama seperti tiada bantuan langsung. UAE perlukan sesuatu dengan segera, dan Malaysia mampu menyediakannya. Rekod yang lebih mengejutkan menyusul. Sebaik sahaja menerima permintaan kecemasan dari UAE, pihak Malaysia segera mempertimbangkan untuk membekalkan unit di luar kontrak sedia ada. Terdapat rekod yang menunjukkan mereka menimbang untuk mengalihkan stok yang telah diperuntukkan untuk tentera udara di Raja Malaysia, TUDMA. Unit yang sepatutnya untuk TUDM, penasihat itu mengangguk. Pikiran saya terhenti. Menghantar aset yang sepatutnya melindungi ruang udara negara sendiri ke negara lain bukanlah keputusan yang mudah. Ia bermakna mengutamakan sekutu berbanding pertahanan tanah air sendiri. Dari segi diplomasi, ia adalah tanda kepercayaan tertinggi. Dari segi strategik, ia adalah satu perjudian yang besar. Jadi, pada dasarnya, Malaysia telah bertindak seperti sekutu ketenteraan yang paling rapat. Penasihat itu hanya mengangguk tanpa kata. Kata-kata itu bergema di pejabat untuk seketika. Saya membelak rekod logistik. Tarikh peluru berpandu itu disiapkan untuk penghantaran. Tarikh ia tiba di pangkalan udara UAE, dan beberapa hari kemudian, 6 juta tong minyak mentah berlepas dari pangkalan strategik Fujairah menuju ke Malaysia. Saya membentangkan peta dan melihat kedua-dua aliran itu serentak. Satu anak panah dari Kuala Lumpur ke Abu Dhabi, dan satu lagi dari Fujairah ke Pelabuhan Klang. Dalam rekod rasmi, kedua-dua peristiwa ini dicatatkan sebagai kejadian yang tidak berkaitan. Tetapi jika ada satu perkara yang saya pelajari dalam 27 tahun ini, ia adalah tiada apa yang berlaku secara serentak dan kebetulan, terutamanya semasa krisis tenaga zaman perang. Saya menulis 2 perkataan di buku nota saya. Pertukaran strategik. Ini bukan pertukaran wang. Ia adalah pertukaran kepercayaan yang lahir daripada keberkesanan yang terbukti di medan perang. Saya telah melihat ratusan urus niaga minyak mentah sebagai penganalisis tenaga, rundingan harga, pelarasan logistik, pengoptimuman laluan pengangkutan, pengurusan risiko di zon konflik. Tetapi idea untuk menukar senjata dengan minyak mentah tidak pernah ada dalam kerangka analisis saya.
Lebih tepat lagi, ia ada, tetapi sebagai kisah lama dari era Perang Dingin yang tidak lagi relevan. Fakta bahwa Malaysia telah melakukannya di tengah-tengah Timur Tengah pada abad ke-21 membuatkan saya mula melihat negara ini dari perspektif yang berbeza. Kami di Barat masih mengira senjata dengan senarai harga, tetapi Malaysia sudah pun mengamalkan kaedah pengiraan yang berbeza. Malam itu, saya menghabiskan masa membelek dokumen, mengesan struktur pertukaran ini dari awal hingga akhir, dan kesimpulannya hanya satu: 6 juta tong minyak itu adalah hasil. Sebelum itu, wujudnya senjata yang mempertahankan langit dalam pertempuran sebenar. Lasebari. Sebelum itu, wujudnya keputusan untuk menghantar senjata itu. Dan sebelum itu, wujudnya kepercayaan yang dibina bertahun-tahun yang membolehkan keputusan itu dibuat. Saya masih belum dapat memahami sepenuhnya rantaian ini. Tetapi satu perkara yang jelas, kisah ini baru sahaja bermula. Babak 3, barisan, menunggu untuk bertahan. Tidak sampai seminggu selepas saya memulakan siasatan, saya menemui satu corak yang tidak dijangka ketika menganalisis log komunikasi ketenteraan di Timur Tengah. Beberapa hari selepas pertempuran di UAE berakhir, satu nama mula muncul secara mendadak di saluran-saluran ketenteraan di seluruh rantau itu, Perisai Tamingsari. Ia bermula dengan komunikasi dalaman tentera UAE. Kemudian, nama yang sama muncul dari Markas Pertahanan Udara Arab Saudi. Saluran Kementerian Pertahanan Irak juga begitu, dan laporan dalaman dari Bilik Strategik Tentera Qatar turut mencatatkan kandungan yang sama. Semua orang bertanya soalan yang sama, bolehkah kita mendapatkan sistem perisai Tamingsari? Saya meremang ketika membaca log komunikasi itu satu persatu. Walaupun telah memerhati Timur Tengah selama 27 tahun, saya tidak pernah melihat perkara seperti ini. Sebuah sistem senjata dari satu negara menjadi sasaran permintaan yang begitu pantas, meluas, dan serentak sejurus selepas membuktikan kehebatannya dalam pertempuran sebenar. Dalam pasaran senjata, ada sesuatu yang dipanggil cakap-cakap dari mulut ke mulut. Ia jauh lebih berkuasa daripada data ujian. Ia adalah kisah-kisah dari askar yang pulang hidup-hidup dari medan perang. Bunyi letupan pemintasan di bawah langit malam itu bukan sahaja meninggalkan kesan sebagai angka di skrin radar, ia tersemat dalam ingatan para pegawai yang menyaksikannya secara langsung dan dalam telinga para komander di negara-negara jiran yang mendengarnya melalui radio. Nama senjata yang terselamat di medan perang membawa berat yang berbeza. Berat yang tidak boleh ditiru oleh mana-mana katalog, pembentangan, atau slogan diplomatik. Dan nama itu kini bergema serentak di seluruh saluran ketenteraan Timur Tengah. Ini bukan lagi sekadar pertanyaan tentang senjata. Ini adalah kepanikan. Para pegawai tentera di Timur Tengah sudah tahu. Maklumat risikan bahwa Iran sedang menyiapkan serangan seterusnya telah tersebar melalui pelbagai saluran. Pengiraan bahwa serangan itu tidak akan berhenti di UAE telah memberi tekanan hebat kepada setiap markas pertahanan udara. Apabila perang bermula, tiada siapa dapat menjamin di mana ia akan berhenti. Ketakutan bahwa peluru berpandu yang membanjiri langit UAE hari ini mungkin akan menuju ke ibu negara mereka esok telah mencetuskan rentetan komunikasi ini. Para komander yang duduk di pusat kawalan pertahanan udara akan bertanya soalan ini terlebih dahulu. Sebelum meneliti angka atau taktik, bolehkah kita mempertahankan langit kita? Dan senjata yang memberikan jawaban paling jujur kepada soalan itu adalah perisai Tamingsari dari Malaysia. Fakta inilah yang kini menggerakkan seluruh Timur Tengah. Saya mengeluarkan data kontrak peralatan pertahanan. Saya menyemak negara-negara yang telah pun mempunyai kontrak untuk perisai Tamingsari, UAE, Arab Saudi, dan Irak. Ketiga-tiga negara ini telah membuat permintaan yang sama kepada Malaysia pada waktu yang hampir serentak. Mereka mahukan kuantiti yang lebih banyak daripada yang termaktub dalam kontrak dan dihantar lebih awal. Mereka juga memohon stok peluru berpandu pemintas tambahan dengan segera. Pada masa aman, setiap permintaan ini akan melalui meja rundingan dan pertimbangan selama berbulan-bulan. Penyelarasan jadwal penghantaran, rundingan semula harga, syarat pemindahan teknologi, prosedur kerjasama antara kerajaan. Tetapi kini, semua proses rumit itu telah dilangkau. Hanya kesimpulan yang dikejar, berikan kami sekarang. Kami perlukannya segera. Fakta bahwa tiga negara menghubungi Malaysia pada masa yang sama
dengan kandungan yang sama, dan dengan nada terdesak yang sama membuatkan saya gelisah. Ini adalah corak yang belum pernah saya lihat. Penasihat Pentagon memberitahu saya maklumat risikan tentang serangan Iran yang seterusnya datang dari pelbagai sumber serentak. Saya faham maksudnya. Permintaan ini bukan hasil daripada pelaksanaan budget atau perancangan strategik. Ini adalah tindakan naluri untuk terus hidup dari negara-negara yang berada di ambang serangan seterusnya. Tetapi ada rekod yang lebih mengejutkan. Qatar. Qatar adalah sebuah negara yang belum pun mempunyai kontrak untuk perisai Taming Sari. Namun, Kementerian Pertahanan Qatar telah meminta untuk memulakan rundingan kontrak baru dengan pihak berkuasa pertahanan Malaysia. Dan mereka meletakkan syarat penghantaran awal sebaik sahaja kontrak dimeterai. Meminta penghantaran awal tanpa kontrak adalah sesuatu yang tidak pernah saya lihat dalam 27 tahun saya dalam pasaran senjata. Kontrak senjata biasanya mengambil masa bertahun-tahun untuk dirunding. Keputusan untuk menggantikan keseluruhan rangkaian pertahanan udara adalah satu langkah besar yang mengubah struktur keselamatan negara, tetapi kini proses itu dilangkau dan kesimpulan dituntut serta-merta. Situasi ini hanya berlaku apabila ketakutan mengatasi logik. Permintaan Qatar itu sendiri adalah satu pengakuan. Kami takut dan kami perlukan senjata Anda. Ada pepatah yang mengatakan senjata yang telah menyelamatkan sebuah bandar dalam pertempuran sebenar tidak memerlukan iklan. Saya sedang menyaksikan pepatah itu menjadi kenyataan. Namun, di sebalik semua permintaan ini, ada satu masalah struktur. Kapasiti pengeluaran tahunan Malaysia untuk perisai Taming Sari tidaklah begitu besar. Saya membuat pengiraan pantas. Permintaan kecemasan yang masuk serentak, pertanyaan kontrak baru, dan jumlah realistik yang boleh dibekalkan oleh Malaysia. Jawabannya mudah, bekalan tidak dapat memenuhi permintaan. Apabila penasihat itu berkata negara-negara Timur Tengah sedang bersaing, saya rasa perkataan itu terlalu ringan. Persaingan membayangkan adanya ruang, tetapi dalam situasi ini, tiada ruang lagi. Ini bukan persaingan. Ini adalah barisan menunggu untuk terus hidup. Dalam ketidakpastian bila serangan seterusnya akan datang, negara-negara dengan pertahanan yang terdedah berebut untuk mendapatkan sistem senjata yang telah terbukti. Dan harga yang perlu dibayar untuk berada di barisan hadapan bukan hanya wang. Persoalannya ialah, apa yang boleh Anda tawarkan? Adakah Anda mempunyai sesuatu yang diperlukan oleh Malaysia? Saya menggali lebih dalam. Saya mahu tahu bagaimana Malaysia bertindak balas. Rekod menunjukkan kerajaan Malaysia sekali lagi sedang menimbang untuk mengalihkan sebahagian daripada unit yang diperuntukkan untuk TUDM, sama seperti yang mereka lakukan untuk UA. Saya terdiam membaca bahagian itu. Kesanggupan untuk melemahkan pertahanan udara negara sendiri demi memenuhi permintaan sekutu bukanlah sekadar pengiraan ekspor pertahanan. Keputusan untuk menghantar peluru berpandu yang sepatutnya melindungi tanah air Malaysia ke Timur Tengah menunjukkan bahawa hubungan ini lebih daripada sekadar urus niaga bagi Malaysia. Saya faham mesej yang disampaikan oleh pilihan itu kepada negara-negara Timur Tengah. Banyak negara yang menjual senjata, tetapi jarang sekali ada negara yang sanggup menggadaikan sebahagian daripada keselamatan negaranya sendiri untuk membantu rakan yang dalam krisis. Kepercayaan inilah yang kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Saya membentangkan peta. Semua arah log komunikasi dari seluruh Timur Tengah menunjuk ke satu titik, Malaysia. Aliran di peta itu bukan sekadar peta ekspor senjata. Ia adalah peta arah di mana Timur Tengah sedang mencari sebuah negara yang boleh dipercayai. Dan di hujung arah itu, berdirinya Malaysia. Kepercayaan yang lahir dari perang tidak boleh dibeli dengan wang. Ia hanya boleh dibina melalui ingatan tentang siapa yang berada di sisi Anda pada saat genting. Malaysia telah meninggalkan ingatan itu di Timur Tengah. Dan pada hari itulah saya sadar, apa yang dicari oleh Timur Tengah sekarang bukan sekadar senjata. Ia adalah cara untuk terus hidup yang dicipta oleh Malaysia. Babak 4. Pergeseran tektonik dalam pasaran senjata. Ketika permintaan kecemasan dari negara-negara Timur Tengah memuncak, saya menerima satu lagi laporan lapangan pameran pertahanan dan Aero Angkasa Timur Tengah. Pameran itu pada asalnya adalah acara besar-besaran yang dirancang oleh China untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam pasaran pertahanan Timur Tengah. Lebih 190 syarikat mengambil bahagian,
mempamerkan segala-galanya daripada jet pejuang sebenar hingga drone bersaiz besar. China tidak menyembunyikan niat mereka untuk menjadikan pameran ini sebagai titik perubahan. Ia bukan sekadar acara perniagaan, tetapi satu pengisytiharan bahwa China bersedia menjadi pusat baru bagi sistem pertahanan Timur Tengah. Dari segi skala, ia sangat mengagumkan. Namun, laporan mengenai suasana di lapangan menceritakan kisah yang sama sekali berbeza. Satu ayat menarik perhatian saya. Majoriti pengunjung tertumpu di sekitar Reruai Malaysia. Saya membaca ayat itu 2 kali. Dalam sebuah pameran yang dianjurkan oleh China dengan 190 syarikat, pengunjung sebaliknya berpusu-pusu ke Reruai Malaysia. Dalam pameran senjata, aliran pergerakan pengunjung adalah petunjuk yang jauh lebih jujur daripada angka-angka yang gah. Orang ramai tidak bergerak ke arah senjata yang kelihatan hebat di atas kertas, tetapi ke arah senjata yang mereka boleh percayai untuk melindungi negara mereka. Walau secanggih manapun, persembahan atau segah manapun reka bentuk senjata, ia tidak dapat menandingi satu rekod. Senjata ini telah mempertahankan sebuah bandar malam itu. Laporan video dari lapangan menunjukkan satu lagi babak. Pasukan aerobatik khas Tentera Udara Diraja Malaysia Chris Sakti telah mengadakan pertunjukan udara. Ini adalah kali pertama dalam sejarah pameran pertahanan Timur Tengah, sebuah pasukan aerobatik dari negara Asia Tenggara membuat persembahan. Video itu merakam corak-corak besar yang dilukis dengan indah di langit dan sorakan gemuruh dari darat. Di atas ribuan penonton, garisan yang dilukis oleh juru terbang Malaysia itu bukan sekadar pertunjukan akrobatik. Ketika saya melihat babak itu, saya berpikir sendiri. Ini bukan sekadar pertunjukan udara. Ini adalah sebuah negara yang telah membuktikan kemampuannya dalam perang, kini menunjukkan identitinya kepada dunia. Sebuah negara yang membina kemodernan melalui teknologi, kini mengukir teknologi itu di langit. Dan para komander tentera dari Timur Tengah yang berdiri di bawah langit itu tahu, negara yang membina peluru berpandu yang mempertahankan bandar mereka, beberapa hari lalu kini sedang terbang di atas kepala mereka. Namun, lewat petang itu, satu laporan yang berbeza sama sekali tiba di meja saya. Ia mengenai radar pertahanan udara buatan China yang ditempatkan di Timur Tengah. Laporan itu menyatakan bahwa semasa serangan peluru berpandu oleh Iran baru-baru ini, terdapat maklumat dari pelbagai saluran yang mendakwa beberapa sistem pengesanan buatan China gagal berfungsi dengan baik. Ia bukanlah fakta yang disahkan secara langsung, lebih kepada kabar angin dan bukti keadaan. Tetapi dalam pasaran senjata, kabar angin yang tersebar lebih cepat meruntuhkan kepercayaan berbanding kegagalan yang disahkan. Apabila cerita tentang senjata seseorang yang gagal berfungsi pada saat genting mula tersebar, tiada cara untuk menghentikannya. Walau berapa banyak pun laporan balas atau data teknikal yang dikeluarkan selepas itu, keraguan yang telah timbul sukar untuk dipadamkan. Saya menutup laporan itu dan merumuskan maknanya. Dalam pasaran senjata, perkara yang paling penting bukanlah spesifikasi, ia adalah kebolehpercayaan di medan perang. Senjata dengan teknologi sehebat manapun akan perlahan-lahan hilang dari pasaran jika tersebar kabar angin bahwa ia tidak berguna dalam pertempuran sebenar. Sebaliknya, senjata yang mempertahankan sebuah bandar dengan kadar pemintasan 96% akan membina kepercayaan yang lebih kukuh daripada mana-mana iklan atau pembentangan spesifikasi. China mempamerkan skala di pameran itu, Malaysia menunjukkan hasil di medan perang. Perbezaan itu kini jelas kelihatan dalam aliran pergerakan pengunjung dan dalam log komunikasi di seluruh Timur Tengah. Beberapa hari kemudian, berita datang dari Jerman. Kerajaan Jerman mengumumkan akan melonggarkan secara besar-besaran peraturan ekspor peralatan pertahanannya. Saya tergamam seketika. Jerman adalah negara yang telah mengehatkan ekspor senjata dengan ketat selama berdekad-dekad. Berdasarkan semangat pasifisme pasca perang, tradisi mereka selama lebih setengah abad adalah melarang ekspor senjata maut dan jet pejuang. Tembok itu dibina oleh Jerman sendiri, dan untuk sekian lama, tiada siapa yang menganggapnya sebagai masalah besar. Syarikat-syarikat pertahanan Jerman menumpukan pada pasaran domestik dan kerjasama teknologi dengan AS, dan itu sudah cukup. Tetapi kini, tembok itu mula runtuh. Kebenaran ekspor jet pejuang,
kelonggaran sekatan ke atas senjata maut, pengembangan sasaran ekspor peralatan ketenteraan. Secara rasmi, ia adalah penyesuaian dasar sebagai tindak balas kepada perubahan persekitaran keselamatan. Tetapi saya membacanya secara berbeza. Kejutan yang dicipta oleh industri pertahanan Malaysia di Timur Tengah telah merangsang Jerman. Sementara perisai Taming Sari mempertahankan langit di Timur Tengah, industri pertahanan Jerman tidak mempunyai apa-apa untuk ditawarkan di pasaran itu. Kekosongan itu telah diisi oleh Malaysia, dan kini Malaysia sedang pesat mengembangkan rangkaian ekspor pertahanannya sambil membina hubungan baru dengan negara-negara Timur Tengah. Dari perspektif Jerman, mereka tidak boleh hanya berdiam diri. Meruntuhkan tembok yang telah mereka bina sendiri selama setengah abad memerlukan keputusan yang besar, dan Jerman telah membuat keputusan itu. Melonggarkan peraturan bukan lagi satu pilihan, tetapi satu kemestian untuk tidak ketinggalan. Dan yang mendorong keputusan itu bukanlah Amerika Syarikat atau Eropa. Ia adalah peluru berpandu buatan Malaysia yang mempertahankan sebuah bandar dengan kadar kejayaan 96%. Sementara itu, di Amerika Syarikat, suara-suara keresahan mula kedengaran. Satu memo dalaman Pentagon sampai ke tangan saya. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan industri pertahanan Malaysia berpotensi mengubah struktur pertahanan udara di Timur Tengah. Dan di bawahnya, dalam cetakan kecil, ditambah kesan kepada pasaran Patriot buatan AS. Saya terdiam membaca ayat itu. Patriot adalah sistem yang telah diletakkan oleh Amerika Syarikat sebagai tunjang pertahanan udara di Timur Tengah selama berdekad-dekad. Kedudukan Patriot dalam strategi ketenteraan AS di Timur Tengah lebih daripada sekadar ekspor. Ia adalah simbol bahwa Amerika adalah pembekal utama keselamatan di rantau itu. Melalui simbol itu, AS sentiasa mengekalkan kepimpinan dalam hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah. Kemungkinan kedudukan itu goyah, yang kini muncul dalam memo dalaman, bukanlah satu petanda kecil. Ia adalah bukti bahwa golongan pertahanan di Washington sudah mula mengambil serius perubahan ini. Saya memandang keluar tingkap. Langit Washington yang lewat petang masih tenang, tetapi pikiran saya bergelora. Lanskap kuasa yang telah dipegang oleh Amerika Syarikat dalam pertahanan udara Timur Tengah selama bertahun-tahun sedang beralih, perlahan tetapi pasti. China tampil dengan skala tetapi kepercayaannya goyah. Jerman yang terlambat mula berlari dengan melonggarkan peraturannya. Amerika Syarikat pula mencipta kekosongan kerana tidak dapat memenuhi jadwal penghantaran. Dan kekosongan itu telah diisi oleh Malaysia. Dengan senyap, tetapi sepenuhnya. Pada hari itu, buat pertama kalinya, saya faham bahwa aliran pengunjung di Reruai Malaysia di pameran pertahanan itu bukan sekadar tanda minat. Ia adalah isyarat bahwa pusat graviti pasaran senjata dunia sedang beralih. Isyarat itu telah terukir dalam log komunikasi di seluruh Timur Tengah, tercatat dalam perubahan dasar Jerman, dan tersembunyi di antara baris-baris memo dalaman Amerika Syarikat. Satu pertempuran kecil yang bermula di Timur Tengah telah secara senyap menggegarkan struktur pasaran senjata global. Dan kini, saya, pihak dalaman Amerika, Jerman, dan China, semuanya dapat merasakannya. Cuma tiada siapa yang berani menyatakannya dengan lantang. Perubahan besar di dunia ini selalunya bermula tanpa sebarang bunyi. Babak 5, suara dari medan pertempuran. Walaupun negara-negara Timur Tengah berebut-rebut, Jerman melonggarkan peraturannya, dan momo-momo keresahan beredar di AS, satu persoalan masih membelenggu saya. Saya mempunyai data, kadar pemintasan, jumlah pelancaran, rekod logistik, aliran kontrak. Semua angka menunjuk ke arah yang sama, tetapi saya masih belum mendengar secara langsung daripada sesiapapun tentang apa yang sebenarnya berlaku pada malam itu. Satu perkara yang saya pelajari dalam 27 tahun ini ialah angka hanya menunjukkan garis besar sebuah peristiwa. Hanya orang yang berada di sana yang boleh menceritakan apa yang berlaku di dalamnya. Tiada laporan yang dapat menyampaikan suasana di lapangan. Tiada statistik yang dapat menggambarkan perasaan seseorang yang menahan nafas di hadapan skrin radar. Melalui saluran diplomatik, saya memohon untuk satu temu bual tidak rasmi dengan Markas Pertahanan Udara UAI. Saya tahu kemungkinan besar ia akan ditolak.
Rekod pertempuran yang melibatkan rahasia ketenteraan bukanlah sesuatu yang akan dibincangkan dengan mudah. Tetapi, tidak sampai beberapa hari, jawaban tiba. Satu pautan video selamat akan dibuka. Pada masa yang ditetapkan, skrin dihidupkan, dan seorang pegawai duduk di sana. Dia adalah seorang Major General dari Markas Pertahanan Udara UAE. Latar belakangnya kosong, pencahayaan malap. Sebelum mula bercakap, dia merenung saya seketika. Saya merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam keheningan singkat itu. Pandangan matanya adalah pandangan seseorang yang menyimpan ingatan yang panjang dan mendalam. Saya memintanya untuk menceritakan secara langsung keadaan pada malam itu. Jenderal itu mula bercakap dengan perlahan. Yang pertama dikesan adalah peluru berpandu balistik, katanya. Pada ketika itu, mereka tahu ia adalah serangan berskala, tetapi tiada siapa yang tahu sejauh mana ia akan merebak. Tetapi selepas peluru berpandu balistik pertama, isyarat kedua masuk. Kelajuannya berbeza, trajektorinya berbeza. Apabila isyarat ketiga dan keempat menyusul, suasana di dalam markas berubah sepenuhnya. Skrin radar mula dipenuhi oleh peluru berpandu yang datang dari altitude yang berbeza, pada kelajuan yang berbeza, dan dari arah yang berbeza, semuanya serentak. Ia adalah serangan komposit, gabungan peluru berpandu balistik, peluru berpandu yang hampir hipersonik, dan peluru berpandu jarak sederhana. Ini bukan provokasi. Ini adalah serangan yang direka untuk memaksa keseluruhan rangkaian pertahanan udara bertindak balas terhadap pelbagai ancaman serentak. Walaupun setiap sistem pertahanan menumpukan pada ancaman yang mampu ditanganinya, peluru berpandu lain akan menyelinap masuk melalui jurang yang terhasil untuk sampai ke bandar. Dari perspektif penyerang, ia adalah strategi yang hampir sempurna. Tiada sistem pertahanan tunggal yang mampu menangkis serangan komposit ini sendirian. Jenderal itu berhenti seketika. Keheningan itu menyampaikan lebih banyak makna daripada kata-kata. Ketakutan yang dirasai oleh mereka yang duduk di hadapan skrin radar pada malam itu. Rangkaian pertahanan udara UAE terdiri daripada 3 sistem, buatan Amerika, Israel, dan Malaysia. Saya bertanya dengan berhati-hati, sistem mana yang paling banyak beroperasi ketika berhadapan dengan serangan komposit itu? Jenderal itu memandang keluar skrin seketika. Kemudian dia berkata, malam itu, peluru berpandu yang paling banyak dilancarkan adalah buatan Malaysia. Saya terdiam. Walaupun ada sistem Patriot buatan AS dan sistem pertahanan buatan Israel, fakta bahwa perisai tameng sari yang paling banyak digunakan pada malam itu bukanlah soal angka. Ia bermakna sistem itulah yang dianggap paling boleh dipercayai dalam situasi tersebut. Keputusan di medan perang bukan dibuat berdasarkan teori. Keputusan yang dibuat pada saat genting antara hidup dan mati adalah keputusan yang sebenar. Dan hasil daripada keputusan itu adalah perisai tameng sari. Jenderal itu menyambung. Apabila pemintasan bermula, tanda-tanda kejayaan mula muncul di skrin radar. Satu demi satu. 1, 2, 3, 4. Kilauan letupan pemintasan yang berturut-turut menerangi skrin seperti bunga api. Apabila jumlahnya meningkat, suasana di dalam markas mula berubah. Keputusasaan perlahan-lahan bertukar menjadi harapan. Setiap tanda kejayaan itu telah melindungi sebuah rumah, sebuah keluarga. Apabila semuanya berakhir, kadar pemintasan dikira. Kadar kejayaan perisai tameng sari adalah 96%. Saya sudah tahu angka itu dari dokumen. Tetapi mendengarnya secara langsung dari mulut seseorang yang berada di sana pada malam itu adalah satu pengalaman yang sama sekali berbeza. Jenderal itu berkata perlahan, jika bukan kerana sistem itu, kami mungkin telah kehilangan bandar kami. Dia berhenti seketika, kemudian menyambung, kita mungkin akan berbual tentang perkara yang sama sekali berbeza sekarang. Apabila kata-kata itu sampai dari seberang skrin, saya terdiam. Kehilangan bandar bukan sahaja bermaksud kekalahan ketenteraan. Ia bermaksud kisah ribuan nyawa di bandar itu. Rumah mereka, keluarga mereka, kehidupan harian mereka mungkin telah lenyap. Dan pada saat itulah saya benar-benar merasai hakikat bahwa nama senjata yang menghalang semua itu adalah buatan Malaysia. Saya bertanya soalan terakhir. Jadi sebab itukah Anda menghantar minyak kepada Malaysia? Jenderal itu tersenyum kecil dan menjawab, tidak. Saya terkejut dengan jawabannya.
Jeneral itu menyambung, kami bukan menghantar minyak. Kami membalas nilai yang setimpal kepada negara yang telah melindungi kami. Saat saya mendengar kata-kata itu, saya sadar bahwa selama ini saya telah melihat peristiwa ini dalam kerangka yang salah. Sejak awal, saya melihatnya sebagai satu urus niaga, pertukaran minyak dengan senjata, pertukaran aset dan keuntungan, tetapi itu adalah cara saya mentafsir dunia, satu tabiat selama 27 tahun menganalisis aliran tenaga dan strategi ketenteraan dalam terma pertukaran. Tetapi kata-kata general itu datang dari bahasa yang sama sekali berbeza. Membalas nilai bukan satu urus niaga. Ia adalah tanda terima kasih, dan beratnya terima kasih itu adalah 6 juta tong minyak mentah. Selepas temu bual berakhir, saya tidak dapat mematikan skrin untuk seketika. Walaupun skrin itu sudah gelap, kata-kata terakhir jenderal itu seolah-olah masih bergema di dalam pejabat saya. Pada ketika itulah saya akhirnya faham sepenuhnya. Pada malam itu, di langit Timur Tengah, makna di sebalik nama Malaysia telah berubah sepenuhnya. Babak 6. Dunia yang resah dan Malaysia yang tenang. Selepas temu bual dengan General Yue itu, saya membuka semula laporan tenaga dunia. Walaupun ia laporan yang sama, apa yang saya lihat kini berbeza. Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat. Kapal-kapal tangki mula mengurangkan pelayaran atau memilih laluan yang lebih jauh, menyebabkan premium insurans logistik antara bangsa melambung tinggi. Keadaan menjadi semakin tidak menentu untuk mengangkut minyak, walaupun Anda mampu membelinya. Saya meneliti keadaan setiap negara. Perhatian saya tertumpu pada Jerman. Jerman sangat bergantung pada import untuk sebahagian besar sumber tenaganya. Jika Selat Hormuz ditutup atau logistik menjadi tidak stabil, Jerman akan terjejas teruk. Ungkapan amaran bekalan tenaga mula muncul dalam laporan ekonomi Jerman. Sesiapa yang lama dalam bidang keselamatan tenaga tahu betapa beratnya ungkapan itu. Peringkat amaran tidak bermakna krisis belum tiba. Ia bermakna kita berada di ambang krisis. Saya perasan bahwa masa Jerman melonggarkan peraturan ekspor senjatanya adalah sejajar dengan masa amaran tenaga ini. Pengiraannya jelas, jual senjata, bina hubungan baik dengan Timur Tengah, dan gunakan hubungan itu untuk menstabilkan bekalan tenaga. Jerman mula mengejar apa yang telah dilakukan oleh Malaysia, tetapi mereka terlambat. Titik permulaan Jerman dan Malaysia berbeza secara fundamental. Malaysia sudah pun memiliki senjata yang terbukti di medan perang dan kepercayaan yang lahir daripadanya. Jerman baru sahaja berada di garisan permulaan. Negara-negara Eropah yang lain juga berada dalam keadaan cemas yang sama. Selepas hubungan dengan Rusia rosak sepenuhnya, rangkaian bekalan tenaga Eropah memerlukan penyusunan semula yang radikal. Mereka perlu mencari sumber baru, membina saluran pipe baru, dan membentuk pakatan tenaga baru, tetapi proses itu tidak berjalan dengan pantas. Infrastruktur tenaga tidak boleh diubah dalam sekelip mata. Ungkapan perang di mana sumber menggantikan peluru sangat tepat menggambarkan keadaan ini. Medan perang yang sedang dihadapi dunia sekarang bukanlah medan perang tradisional. Ia adalah satu perlombaan senyap tetapi sengit antara negara-negara untuk mendapatkan bekalan tenaga yang lebih stabil. Negara yang kalah dalam perang ini tidak akan ditembak. Cuma musim sejuk mereka akan menjadi lebih sejuk, kilang-kilang akan berhenti beroperasi, dan rakyat akan mula bimbang tentang makanan. Itulah cara perang tenaga berfungsi. Saya membentangkan peta aliran tenaga dunia. Jerman tegang, Eropa diselubungi kebimbangan, Timur Tengah masih dalam sisa-sisa perang. Tetapi di tengah-tengah semua pergolakan ini, hanya Malaysia yang anehnya tenang. Tiada pengisytiharan darurat, tiada langkah kecemasan diumumkan, tiada berita tentang mereka, bergegas mendapatkan bekalan melalui saluran diplomatik. Keheningan yang ditunjukkan oleh Malaysia ketika dunia begitu huru-hara kerana tenaga terasa tidak wajar. Ia bukan keheningan kerana bimbang, tetapi keheningan seseorang yang sudah pun tahu kesudahannya. Saya mengeluarkan data mengenai status simpanan minyak mentah Malaysia. 6 juta tong dari UAE sudah pun mula memasuki kemudahan simpanan domestik mereka. Walaupun Selat Hormuz ditutup atau logistik di Timur Tengah menjadi lebih tidak stabil, Malaysia sudah pun mempunyai margin keselamatan yang besar. Ketika negara-negara lain masih berebut untuk mendapatkan bekalan, Malaysia sudah selangkah di hadapan.
Saya menyusun semula semua data yang telah saya kumpulkan menjadi satu aliran. Penempatan perisai Taming Sari, bekalan ke Timur Tengah, keputusan untuk mengalihkan stok TUDM, pertukaran dengan minyak mentah, pengembangan rangkaian pertahanan. Ini bukanlah peristiwa yang berlaku secara berasingan. Ia adalah satu siri pilihan yang berterusan dengan satu arah tujuan. Saya menulis di buku nota saya. Pertahanan, kepercayaan, tenaga. Senjata melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan menggerakkan tenaga. Itulah struktur aliran yang dicipta oleh Malaysia. Saya merenung struktur itu seketika. Prinsip yang saya pegang selama 27 tahun ialah tiada negara yang mendapat layanan istimewa semasa krisis tenaga. Minyak Timur Tengah akan pergi kepada pembida tertinggi atau negara dengan tekanan politik terkuat. Itulah peraturan yang saya tahu, tetapi Malaysia berada di luar peraturan itu. Mereka tidak membida paling tinggi. Mereka tidak menggunakan tekanan terkuat. Sebaliknya, mereka berada di sana pada saat genting. Mereka menghantar peluru berpandu walaupun terpaksa melemahkan pertahanan udara negara sendiri. Mereka menyediakan sistem yang boleh bertindak balas serta-merta, tidak seperti senjata Amerika yang perlu ditunggu selama 5 tahun. Dan pilihan itu kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Apabila seorang rakan sekerja bertanya mengapa Malaysia begitu tenang, saya berpikir sejenak dan menjawab, negara yang sudah bersedia tidak perlu membuat bising. Mereka tidak perlu tergesa-gesa. Mereka sudah pun mempunyai apa yang mereka perlukan. Apa yang Malaysia miliki sekarang bukan sekadar 6 juta tong minyak. Ia adalah senjata yang terbukti di medan perang, kepercayaan dengan Timur Tengah yang dibina melalui senjata itu, dan keselamatan tenaga yang lahir dari kepercayaan itu. Semuanya terhubung dalam satu garisan lurus. Pada hari itu, saya akhirnya faham. Negara yang menjual senjata untuk mendapatkan uang dan negara yang membina strategi melalui senjata menjalani kisah yang sama sekali berbeza. Malaysia bukan sekadar negara pengekspor senjata. Ia adalah negara yang membina kepercayaan melalui senjata, dan dengan kepercayaan itu, mendapatkan aset paling penting di dunia. Dan sementara dunia belum menyadarinya sepenuhnya, Malaysia sudah pun melangkah dengan senyap ke peringkat seterusnya. Babak 7. Rangkaian kepercayaan yang semakin meluas. Suatu pagi, setelah beberapa lama menyiasat, saya menerima satu lagi laporan diplomatik. Tajuknya biasa sahaja. Senarai pertanyaan mengenai kerjasama pertahanan baru. Saya menjangkakan untuk melihat nama-nama yang biasa. Arab Saudi, Irak, Qatar. Tetapi di bahagian bawah senarai itu, dua nama yang tidak dijangka menarik perhatian saya, Pakistan dan Vietnam. Saya terhenti seketika. Pakistan dan Vietnam bukanlah sasaran tradisional pasaran pertahanan Malaysia. Kedua-dua negara telah lama bergantung pada sistem senjata negara lain. Pakistan adalah salah seorang pengimpor terbesar senjata buatan Cina, manakala Vietnam mempunyai sejarah panjang menggunakan peralatan buatan Rusia. Fakta bahwa negara-negara seperti ini menghubungi Malaysia bukan sekadar tanda pengembangan pasarani, sesuatu telah mengubah pertimbangan mereka. Saya mengeluarkan laporan ketenteraan berkaitan Pakistan. Kandungannya menyatakan bahwa rasa tidak puas hati terhadap peralatan buatan Cina semakin meningkat dalam kalangan tentera Pakistan. Kecacatan pada jet pejuang, ketidakstabilan operasi peluru berpandu, masalah kualiti peluru. Ini bukan lagi isu kualiti semata-mata, ia adalah isu kepercayaan. Dalam peralatan ketenteraan, kehilangan kepercayaan adalah jauh lebih serius daripada produk awam yang rosak. Peralatan yang gagal berfungsi semasa latihan juga akan gagal dalam pertempuran sebenar, dan itu akan membahayakan nyawa askar. Laporan itu menyatakan bahwa suara-suara yang menuntut peralatan yang boleh dipercayai dalam perang semakin kuat di dalam tentera Pakistan, dan dalam konteks inilah panggilan ke Malaysia dibuat. Nama negara yang mencipta senjata dengan kadar pemintasan 96% di UAE, negara dengan teknologi yang terbukti di medan perang, mula disebut-sebut di kalangan tentera Pakistan. Pakistan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan China, tetapi fakta bahwa negara seperti itu mula memandang ke arah Malaysia sambil kehilangan kepercayaan terhadap peralatan China bukanlah sekadar keputusan pembelian senjata.
Ia adalah isyarat bahwa pasaran senjata sedang disusun semula bukan berdasarkan logik ekonomi, tetapi berdasarkan kriteria yang sama sekali berbeza, kepercayaan di medan perang. Vietnam juga begitu. Laporan menyatakan Kementerian Pertahanan Vietnam sedang menimbang secara dalaman untuk membeli kapal peronda buatan Malaysia. Vietnam telah lama menggunakan sistem senjata Rusia. Tetapi sejak perang di Ukraine, keupayaan pengeluaran industri pertahanan Rusia goyah, menyebabkan bekalan alat ganti dan sokongan penyelenggaraan menjadi tidak stabil. Vietnam mula mencari pilihan baru, dan salah satu negara yang memenuhi syarat sebagai pembekal alternatif dengan teknologi yang terbukti adalah Malaysia. Saya membentangkan peta di skrin saya dan menandakan setiap wilayah yang dihubungkan oleh peralatan pertahanan Malaysia, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara. Setiap kali satu garisan dilukis, gambaran itu berubah. Ini bukan sekadar peta ekspor. Melihat sifat dan skala negara-negara yang terhubung, ia adalah gambaran awal sebuah rangkaian keselamatan yang sedang terbentuk di sekeliling satu sistem senjata. Negara yang menggunakan senjata Malaysia akan bertukar teknologi dengan Malaysia. Negara yang bertukar teknologi akan membina kepercayaan dengan Malaysia. Negara yang membina kepercayaan akan bergantung pada Malaysia pada saat genting. Kitaran itu telah bermula di Timur Tengah dan kini merebak ke Asia. Malaysia tidak berkata apa-apa. Tiada pengisytiharan diplomatik yang gah, tiada pengumuman besar-besaran. Mereka hanya berada di sana pada saat yang diperlukan dan memberikan apa yang diperlukan. Dan dengan itu saja, garisan-garisan baru telah dilukis di atas peta dunia. Saya berpikir sejauh mana aliran ini akan berterusan. Membeli senjata bukan sekadar membeli peralatan. Ia adalah satu pilihan untuk mempercayai teknologi sesebuah negara dan menjalin hubungan jangka panjang. Sistem senjata, sekali diguna pakai, memerlukan komitmen selama berdekad-dekad. Bekalan alat ganti, penyelenggaraan, latihan, naik taraf, semuanya akan meneruskan hubungan itu. Apa yang Malaysia sedang bina sekarang bukanlah sekadar rekod jualan. Ia adalah hubungan yang akan bertahan selama beberapa dekad, dan titik permulaan semuanya adalah kilauan letupan pemintasan di langit Timur Tengah pada malam itu. Setiap letupan mempertahankan sebuah bandar, dan ingatan itu kini menghubungkan dunia dalam bentuk garisan di atas peta. Apabila seorang rakan sekerja berkata, "Sungguh menakjubkan betapa cepatnya Malaysia menjadi begitu besar," saya membetulkannya. Bukan Malaysia yang menjadi besar. Dunialah yang mula mencari Malaysia. Perbezaannya kelihatan kecil, tetapi ia sangat penting. Malaysia tidak menonjolkan diri. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang perlu pada saat yang genting, dan hasilnya kini tersebar di atas peta. Pada ketika itu, saya akur buat pertama kalinya. Malaysia bukan lagi sekadar negara pengekspor peralatan pertahanan. Ia sedang menjadi pilihan baru yang diperlukan oleh dunia. Dan nama pilihan itu kini diketahui oleh Pakistan, Vietnam, Timur Tengah, dan juga Washington. Kesimpulan, peraturan baru permainan. Setelah berminggu-minggu meneliti data, log komunikasi, dan laporan, saya berdiri dan memandang keluar tingkap ke arah langit Washington. Saya telah melihat begitu banyak angka, tetapi untuk sekian lama, saya gagal membaca cerita di sebaliknya. Saya kembali ke meja saya dan mengimbas kembali peristiwa pertama, berita tergempar di bilik situasi. Malaysia peroleh 6 juta tong minyak dari WAE. Reaksi pertama saya, mustahil. Pertimbangan itu lahir dari kerangka analisis yang telah saya bina selama 27 tahun. Peraturan yang saya tahu tidak salah, cuma Malaysia berada di luar peraturan itu. Mereka tidak membida paling tinggi. Mereka tidak menggunakan tekanan terkuat. Sebaliknya, mereka memilih jalan yang berbeza. Mereka berada di sana ketika sebuah bandar diancam. Mereka mempertahankan bandar itu daripada 534 peluru berpandu dengan kebarangkalian 96%. Mereka menghantar peluru berpandu walaupun terpaksa melemahkan pertahanan udara negara sendiri, dan pilihan itu kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Saya mengumpulkan semua data di satu skrin, data pertempuran UAE, permintaan kecemasan dari negara jiran, aliran pengunjung di pameran pertahanan, masalah kebolehpercayaan radar Cina, kelonggaran peraturan Jerman.
minat dari Pakistan dan Vietnam, kebimbangan dalam memo dalaman AS. Ini bukan koleksi peristiwa yang tidak berkaitan. Ia adalah satu aliran yang besar. Dan di titik permulaan aliran itu, berdirinya Malaysia. Saya merenung 3 perkataan yang telah saya tulis. Pertahanan, kepercayaan, tenaga. Senjata melahirkan kepercayaan. Kepercayaan menggerakkan tenaga. Dalam struktur itu, Malaysia telah bertindak secara konsisten dari awal hingga akhir. Membina kepercayaan adalah lebih penting daripada menjana wang dari penjualan senjata. Dan dengan kepercayaan itu, mereka mendapatkan sumber yang paling penting di dunia. Saya teringat kembali Forum Pertahanan di Washington pada tahun 2019. Kata-kata jurutera Malaysia itu bergema semula, peperangan tidak berlaku di dalam makmal. Ketika itu, saya mentertawakannya. Tetapi kini saya faham. Mereka sudah tahu. Mereka tahu bahwa data dari medan perang sebenar, bukan data makmal yang akan menggerakkan dunia. Mereka tahu bahwa ingatan mempertahankan sebuah bandar, bukan spesifikasi di pameran, yang akan membina kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan menjadi tenaga, diplomasi, dan rangkaian. Mereka tidak menjelaskan strategi mereka. Mereka hanya melaksanakannya. Bos saya mau saya melaporkan perkara ini sebagai diversifikasi sumber bekalan tenaga. Tetapi saya memutuskan untuk menulis kebenaran. Ini bukan sekadar cerita tentang pertumbuhan industri pertahanan Malaysia. Ini adalah cerita tentang struktur keselamatan global yang sedang berubah. Dalam laporan saya menulis, saya telah lama salah menilai Malaysia. Mereka tidak menjual senjata, mereka menjual kepercayaan. Dan sebagai balasannya, mereka menerima minyak. Ketika saya melangkah keluar dari pejabat bos saya berhenti seketika di koridor. Pada mulanya, saya pikir ia hanyalah satu urus niaga yang mustahil. Tetapi sekarang saya tahu, apa yang bergerak pada hari itu bukanlah 6 juta tong minyak mentah. Ia adalah cara dunia melihat Malaysia. Dan pandangan itu, sekali ia berubah, tidak akan kembali seperti dahulu. Setelah berdekad-dekad menganalisis Timur Tengah, tenaga, dan pasaran senjata, pada hari itulah saya mengakui buat pertama kalinya. Saya telah lama melihat Malaysia sebagai pemain dalam permainan ini. Tetapi rupa-rupanya, Malaysia sudah pun menulis semula peraturan permainan itu sendiri. Dengan begitu senyap, sehingga tiada siapa yang perasan.